Sarawak komited dalam agenda peralihan tenaga khususnya tenaga hidro, solar serta hidrogen bagi memacu pertumbuhan ekonomi tanpa menjejaskan alam sekitar. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak melihat inisiatif SIFA bersih sebagai pemangkin kepada ekonomi baharu melalui pembangunan yang lebih mampan. Jelasnya negeri ini berpotensi tinggi untuk menjadi pengekspor tenaga bersih di rantau Asia Tenggara menerusi inisiatif Grid Tenaga Borneo dan ASEAN. Selain membekalkan tenaga kepada Kalimantan Barat Indonesia serta Singapura, Sarawak kini sedang mengusahakan projek pembekalan tenaga kepada Sabah dan juga Brunei Darussalam. Pada masa sama, pembangunan industri gas hidrogen terus dipergiat. Beliau yakin sektor pengangkutan awam menerusi projek sistem pengangkutan Bandar Kuching akan menggunakan sepenuhnya tenaga hidrogen menjelang 2030. Beliau berkata demikian semasa merasmikan persidangan EIC Connect Energy Borneo 2025 di Kuching. Persidangan 2 hari itu dihadiri kira-kira 800 delegasi dari dalam dan luar negara. Kerajaan Sarawak dan New Energy dan Industrial Technology Development Organisation NIDO Jepun telah mengadakan dialog bagi meneroka potensi kerjasama dalam pembangunan tenaga lestari dan industri. Menurut Unit Komunikasi Awam Sarawak, mesyuarat berlangsung di Ibu Pejabat NIDO di Kawasaki, Jepun. Delegasi Sarawak diketuai Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel, manakala NIDO diketuai Pengarah Eksekutifnya Dr. Imura Akiko. Semasa dialog tersebut, kedua-dua pemimpin menekankan kepentingan kerjasama antarabangsa dalam mencapai masa depan yang mampan. Sarawak menggalakkan kerjasama lebih lanjut dengan NIDO serta menekankan komitmen negeri ini terhadap inisiatif hijau. Delegasi Sarawak turut menggariskan inisiatif negeri serta rangka kerja pembangunan semasa yang berkaitan dengan pelan kelestarian, strategi peralihan tenaga dan matlamat peralihan kepada sifar bersih. NIDO pula membentangkan mengenai projek mereka serta usaha pembangunan antarabangsa dalam bidang utama. Ini termasuk penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS, teknologi hidrogen dan amonia, sumber tenaga boleh diperbaharui serta ekonomi kitaran. Hospital Bintulu kini menjadi hospital kedua di Sarawak yang dilengkapi dengan makmal kateterisasi jantung atau cath lab. Kemudahan tersebut membantu meningkatkan keupayaan rawatan penyakit jantung di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata sebelum ini hanya Hospital Jantung Sarawak di Kuching yang memiliki kemudahan tersebut. So this cath lab is the second ever in the whole Sarawak government hospital that can look at your heart artery block. So if you are in Bintulu, if you got heart attack, you got artery block, at least during emergency you can send here. Right, and this cath lab is very important. Why very important? Because sometimes you see the block, right, and despite giving drug, right, the blood clot cannot resolve. The underlying narrowing is still there. With this, you do not need open heart surgery. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian kepada pemberita di Hospital Bintulu. Antara prosedur yang sering dilakukan di cath lab termasuk penggantian injap aorta, implan pacemaker dan trombektomi, iaitu prosedur bagi mengeluarkan darah beku dalam arteri. Kesemua rawatan tersebut mampu menyelamatkan nyawa pesakit tanpa memerlukan pembedahan besar. Dengan kemajuan teknologi perubatan, cath lab kini menjadi pilihan utama bagi rawatan penyakit jantung. Orang ramai dinasihat menjalani pemeriksaan jantung secara berkala bagi mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Sarawak mempunyai 16 taman asuhan kanak-kanak TASCA di tempat kerja TTK setakat 15 Februari lepas. Jumlah tersebut adalah dari keseluruhan 249 TASCA berdaftar di seluruh negeri yang dikendalikan agensi kerajaan serta pihak swasta.
Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata 10 daripada TTK tersebut dikendalikan oleh Sedide. Ini termasuk TTK Baitul Makmur 2 yang mula beroperasi Januari lepas. Setakat ini jumlah pendaftaran TTK Sedide adalah seramai 69 orang, merangkumi 11 orang bayi berumur 6 hingga 12 bulan, 28 orang kanak-kanak berusia 1 hingga 2 tahun dan 30 orang kanak-kanak berumur 3 tahun. Katanya penyediaan TTK merupakan satu sistem sokongan sosial bagi memberi ruang dan peluang kepada lebih ramai wanita menceburi bidang pekerjaan tanpa mengabaikan asuhan, bimbingan dan didikan anak-anak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perasmian taska di tempat kerja Sedide Baitul Makmur 2 di Kuching. Majlis disempurnakan isteri Yang di-Pertua Negeri Tuan Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Seorang banduan warga Brunei yang menjalani hukuman di penjara pusat Miri kini menjalani baki hukuman di negara asal melalui program pemindahan antarabangsa banduan Malaysia. Majlis serah terima pemindahan banduan tersebut berlangsung semalam di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh Miri. Berucap pada majlis berkenaan, Pengarah Kanan Bahagian Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Ajidin Saleh berkata pemindahan itu selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 10 Waran bagi Pemindahan dari Malaysia, Akta Pemindahan Antarabangsa Banduan 2012. Ia juga berdasarkan Treaty Pemindahan Antarabangsa Banduan antara Malaysia dan Brunei Darussalam yang ditandatangani pada Ogos 2023. Usaha itu mencerminkan keprihatinan kedua-dua negara dalam memastikan kebajikan dan hak banduan terpelihara di bawah sistem keadilan masing-masing. Beliau turut menekankan kerjasama erat antara Malaysia dan Brunei perlu diteruskan bagi memastikan keberkesanan sistem pemindahan banduan di masa hadapan. Pemindahan tersebut membolehkan banduan yang layak menjalani baki hukuman dan proses pemulihan serta integrasi sosial setelah mereka kembali kepada masyarakat. Beliau pada majlis itu menyerahkan dokumen penyerahan banduan kepada pemangku pegawai memerintah Penjara Mara Burong Fasa 3 Brunei, Hamdani Muhammad Saleh. Jabatan Alam Sekitar JAS Sarawak menyita 175.4 metrik tan e-waste menerusi operasi bersepadu iaitu Opt Hazard di beberapa lokasi di Sarawak pada 15 Februari lepas. Turut disita 98.48 metrik tan bahan selain e-waste. Kenyataan media yang dikeluarkan JAS memaklumkan rampasan dilakukan di bawah Seksyen 38-1-C Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. JAS menjelaskan tindakan tersebut diambil melalui 2 penahanan operasi kelengkapan di bawah Seksyen 38-1-A Akta yang sama. Ia hasil pemeriksaan ke atas 7 premis semasa operasi berkenaan di Kuching, Seri Aman, Sibu dan Miri. Operasi bersepadu terbabit dilaksanakan dengan kerjasama pasukan gerakan AM bertujuan untuk menjalankan penguatkuasaan undang-undang melibatkan sisa e-waste. Sekian berita pagi Sarawak. Dari Sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.